untuk memudahkan tuan-tuan dan puan ikut serta kena daftar awal. Dan saya juga memohon maaf kerana ada beberapa kawan kita yang tak memasang video. Ada juga yang nak jual buku, kami minta maaf kerana sejak awal lagi memang sudah ada kumpulan yang tak menyediakan video ini. Saya tidak boleh nak mengambil mana-mana pihak di saat-saat akhir ini. Demikian juga hal yang nak menjual buku itu, saya hargai niat baik mereka kerana sebenarnya mereka pun menolong menyebarkan ilmu juga. Tetapi oleh kerana dia datang pagi dan minta tempat, saya minta maaf kita tidak ada tempat itu. Cuma pada kesempatan lain kalau ada yang berhajat itu barangkali boleh menulis surat kepada urus setia, dan kalau ada kesempatan insya-Allah kita akan penuhi kehendak mereka. Dan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Datuk Mustafa yang dalam waktu yang banyak acaranya telah sudi untuk bersama-sama kita memberi sepatah dua kata pada seminar ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang sebelum ini dan selama ini telah bekerjasama dengan kita menyediakan dewan dan menyediakan prasarana seminar yang lain. Juga terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan saya daripada Anida, daripada Aziziah dan siapa-siapa saja yang telah memberi sumbangan dalam apa bentuk juga. Saya percaya seminar seperti ini akan memberi manfaat kepada kita, dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada kita punya pembentang pada pagi ini, iaitu Dr. Muhammad Hasri Zainal Abidin, saya admin Armas, dan petang ini kita akan disertai oleh Dr. Fauzi Abdul Rahman. Dan tidak lupa juga terima kasih ini saya panjangkan kepada yang berbahagia Dr. Sofan Badri yang selama 3 seminar ini dia telah berperanan sebagai penasihat kita punya jawatankuasa. Mudah-mudahan usaha kita semua ini akan memberi manfaat, dan saya ucapkan selamat berseminar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ucapan alu-aluan tadi selaku pengurusi jawatankuasa seminar, kalau mengikut jadual kita seterusnya kita ada ucapan alu-aluan daripada Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang baru, tetapi memandangkan beliau tidak dapat hadir kerana sesuatu masalah yang tak dapat dielakkan, maka majlis dengan ini kita teruskan dengan satu lagi yang kita nantikan, iaitu ucapan perasmian oleh yang berbahagia Datuk Abdullah bin Muhammad Zain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang diwakili oleh Datuk Mustafa Abdul Rahman, Pengarah JAKIM ataupun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juru acara majlis yang bahagia Datuk Anwar Rizwan, yang bahagia Tuan Haji Fikri Yaakob, Pengurusi Lembaga Pengarah Kumpulan Karang Kraf, yang bahagia Encik Abdul Jalil Ali, Ketua Pengarang Kumpulan Karang Kraf, yang bahagia sahabat saya mantan bekaslah Ketua Pengarah dan Bahasa dan Pustaka, ahli-ahli kumpulan Karang Kraf, ahli tankuasa, dan Datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pertamanya menyampaikan salam takziah daripada Menteri Jabatan Menteri yang sekarang ini semalam kita sama-sama berada di Seremban Negeri Sembilan acara penutup tahfiz Al-Quran Pekan Kebangsaan, dan pagi tadi dia bertolak ke Besut, saya bertolak ke sinilah pagi. Jadi oleh kerana saya jangkakan sampai tu sejam setengah, rupanya hari ni hari cuti, jadi sejam dah sampai. Jadi ada call tadi kata kat mana duduk, jadi saya dah berehat di Pusat Islam setengah jam sana. Jadi alhamdulillah tepat masa. Kalau saya peserta boleh datang awal, kalau saya rasmi nanti saya datang tak ada orang. Jadi itulah
ya, susah juga dia rasmi ya, walaupun mewakili ya. Jadi tuan dan puan sekian, walaupun menteri tidak dapat hadir, tetapi ucapannya, kandungannya sama saja, saya akan tolong sampaikanlah kepada tuan-tuan dan puan sekian. Kerana agama kita, Islam kita, penganutnya sudah tentulah isu-isu yang berkaitan dengan Islam ini kita sewajibnya mengetahuinya dan membincangnya supaya kita dapat pegangan yang benar ya, pegangan yang benar. Dan itu sebab agama ini banyaklah pelbagai kalau tengok sejarah, pelbagai musuh, pelbagai kawan, pelbagai sahabat, pelbagai banyak seginya dihujani dan diserangi dalam pelbagai bentuk, sama ada sirran wa alaniyah, sama ada jelas dan tidak jelas, di segi rahsia dan juga tidak rahsia. Jadi itulah dengan sambutan saya lihat pada pagi ini begitu menggalakkan, amat menggalakkan, dan sudah pastinya majlis ini menjadi satu majlis yang betul-betul memanfaatkan pada kita, dan seharusnya sewajibnya kita mengetahui perkembangan semasa. Jika tidak, kita akan ketinggalan dan agama kita akan dimasuki oleh unsur-unsur yang kita rasa amat tidak menyenangkan kita. Itu mukadimah saya. Jadi saya masuk menteri punya ucapan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan dalam satu majlis ilmu yang bagi saya amat penting dan bermakna, iaitu seminar wacana Islam liberal. Terlebih saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka serta majalah Dewan Agama dan Falsafah Kumpulan Kanakraf kerana memberi kesempatan kepada saya untuk memberi ucapan dan seterusnya merasmikan seminar ini. Saya mengucapkan syabas dan juga tahniah kepada semua pihak yang terlibat kerana berjaya menganjurkan seminar ini di dalam usaha untuk memperluaskan kepahaman masyarakat terhadap konsep Islam hadari dan mencari jalan mengatasi masalah penggawingan dengan beragama dan ajaran-ajaran kumpulan tertentu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sebenar yang kita anuti. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendorong kita semua ke arah melaksanakan usaha murni ini dan dapat menunaikan kewajipan dengan lebih berkesan terhadap memajukan masyarakat, memurnikan akidah dan meningkatkan syiar Islam di negara ini. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kesan penjajahan 500 tahun ke atas negara kita menjadikan persepsi setengah umat Islam terhadap agama Islam hanya terbatas kepada aspek ibadah khusus semata-mata. Kesannya lahirlah anggapan umum bahawa agenda pembangunan ummah, peradaban bangsa serta keutuhan negara bukan sebahagian daripada ruang lingkup agama. Apa yang dipahami tentang agama hanyalah isu-isu solat, isu puasa, zakat, ibadah haji dan lain-lain ibadah-ibadah yang khusus. Inilah kesan dasar penjajah yang memisahkan antara agama dengan kehidupan kita seharian. Realitinya sehingga ke hari ini umat Islam di Malaysia ini masih ketinggalan berbanding dengan bangsa lain. Walau bagaimanapun tidak menafikan terdapat beberapa pencapaian individu tertentu dalam pelbagai bidang, namun jika dibandingkan dengan majoriti, pencapaian ini masih kecil dan perlu diperbanyakkan. Umat Islam juga dianggap umat yang mundur, miskin, lemah, tidak cemerlang, tidak bermaya dan sebagainya. Anggapan ini ada benarnya kerana berdasarkan kepada statistik hasil kajian yang dijalankan oleh beberapa agensi kerajaan mendapati bahawa pencapaian graduan Melayu Islam di IPTA berbanding dengan graduan bukan Melayu amat ketara sekali. Beberapa statistik lain yang mendedahkan jumlah penagih dadah, penerima rasuah sebagainya kebanyakannya orang Melayu Islam kita. Manakala peringkat antarabangsa pula, umat Islam dilabelkan sebagai pengganas, malah setengah negara yang menjadikan masyarakat minoriti yang dihina dan ditindas. Umat Islam sepatutnya menjadi masyarakat yang maju dan progresif kerana Islam adalah agama yang membawa kepada kemajuan. Di atas kesedaran inilah
kerajaan pada tahun 2004 memperkenalkan konsep Islam Hadari sebagai suatu pendekatan untuk maju dan bina kegibalan ummah. Rasional konsep Islam Hadari diperkenalkan adalah untuk membuktikan keupayaan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh yang sentiasa mengamalkan prinsip kesederhanaan iaitu wasatiyah. Ia selaras dengan dasar negara yang dilaksanakan pada masa kini. Ini juga merupakan penambahbaikan kepada dasar penerapan nilai-nilai Islam, menjadikan Islam penyelesai cabaran semasa serta menonjolkan imej Islam, agama yang memberi rahmat kepada alam sejagat. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, perubahan kemajuan dunia dan cara kehidupan manusia, khususnya dalam era globalisasi, turut membawa pelbagai cabaran dan permasalahan baru